Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali kita dalam channel Jom Belajar Bersama Cikgu Ace. Episod 3 kali ini cikgu nak bagi tip berkenaan dengan cara menjawab soalan nombor 3 kertas 3 Fizik SPM, di mana pelajar-pelajar perlu tahu teknik-teknik menjawab untuk mendapat skor A dalam fizik. Dalam soalan nombor 3 terdapat 9 kemahiran yang diuji. Ada 9. Ingat lagi dalam episod yang pertama dan kedua. Untuk episod yang ketiga ini, cikgu nak bagi tip bagaimana nak jawab soalan merancang eksperimen. Kemahiran pertama, membuat inference. Kemudian membuat hipotesis, menyatakan tujuan eksperimen, menyatakan 3 pemboleh ubah, kemudian menyenaraikan bahan dan radas, melukis susunan bahan dan radas, menulis prosedur eksperimen, membina jadual, dan akhir sekali menganalisis data. Kita lihat yang pertama, membuat inference. Apakah langkah-langkah yang perlu para pelajar di luar sana buat? Mula pada soalan diberi 2 gambar rajah. Kemudian perhatikan perbezaan di antara 2 rajah tersebut. Wujud soalan, perkataan kuantiti fizik apa yang digunakan. Kemudian binalah inference yang mengandungi perkataan dipengaruhi atau bergantung kepada atau mempengaruhi. Kita lihat rajah yang diberi. Sekarang kita kena tengok betul-betul 2 gambar rajah yang hampir serupa ini. Perhatikan apa perbezaan di antara 2 rajah tersebut. Ikan. Kedudukan ikan. Kemudian batang joran. Keadaan batang joran. Kemudian terlihat keadaan posisi pemancing itu. Keadaan posisi pemancing itu. Kemudian terlihat balik kepada soalan, kuantiti apa yang digunakan. Rajah 3.1 dan rajah 3.2. Tengok. 3.1 tenggelam sepenuhnya, 3.2 tenggelam sebahagiannya. Ini menggambarkan kedudukan ikan. Kemudian perhatikan apa yang sama, satu daya dan daya yang lebih besar. Yang ini merujuk kepada pemancing dan juga keadaan joran. Kedudukan ikan itu penyebab dan keadaan pemancing dan joran itu kesan. Dalam membina inference. Dalam membina inference ataupun menulis inference, pelajar-pelajar kena ingat mesti ada satu penyebab, satu kesan. Mesti ada dua. Mesti ada penyebab dan kesan. Kalau kesan dan kesan, maka tak ada markah diberi. Dia mesti ada penyebab dan kesan. Kita buat inference dia mesti mengandungi perkataan sama ada dipengaruhi, bergantung kepada, ataupun mempengaruhi. Contohnya, daya yang diperlukan untuk menarik joran dipengaruhi oleh kedudukan ikan di dalam air. Atau, daya yang diperlukan untuk menarik joran bergantung kepada kedudukan ikan di dalam air. Ataupun boleh guna ayat ini, kedudukan ikan di dalam air mempengaruhi daya yang diperlukan untuk menarik joran. Tengok, ada penyebab, ada kesan. Ini tik A. Pada soalan A, kita pada tik A. Tik yang pertama kita. Kemudian kita beralih kepada membuat hipotesis. Bila membuat hipotesis maksudnya
kita sudah pun mula merancang eksperimen. Okey, sudah merancang eksperimen. Dan dalam ayat hipotesis mesti ada perkataan perbandingan. Okey, semakin. Okey, semakin apa MV, semakin apa RV. Tinggi ke, rendah ke, besar ke. Okey. Lihat contoh Semakin dalam suatu objek tenggelam di dalam air, semakin tinggi daya apungan. Okey, itu contoh dia. Okey. Apakah kesilapan calon yang biasa cikgu nampak? Okey. Di mana calon masih lagi menggunakan objek yang di dalam inferen, iaitu ikan. Ikan. Ingat ya, adik-adik, kita tak bawa ikan ke dalam makmal untuk diuji dalam eksperimen kita. Okey. So, jangan guna perkataan ikan. Kalau kita guna perkataan ikan di sini, okey, pelan adik-adik akan hilang markah. Tak ada markah diberi di sini. So, guna yang akan kita guna di dalam makmal, objek. Objek. Tak tahu apa yang ada diguna, guna perkataan objek. Okey, ingat bermula daripada hipotesis. Okey, bermula daripada hipotesis sehingga langkah yang terakhir iaitu menganalisis data. Okey, guna pemboleh ubah yang sama. Okey, objek itu daya apungan. Okey, daya apungan tenggelam tu lah, guna yang sama. Okey, ini B. Okey, tik untuk B. Kemudian kemahiran menyatakan tujuan eksperimen. Okey, yang ini juga kita ada ayat khas dia, iaitu mesti ada perkataan untuk mengkaji hubungan di antara ataupun untuk menyiasat hubungan di antara MV dan RV. Okey, iaitu untuk mengkaji hubungan di antara kedalaman objek yang tenggelam di dalam air dengan daya apungan, atau untuk menyiasat hubungan di antara kedalaman objek yang tenggelam di dalam air dengan daya apungan. Tengok, kita guna kuantiti fisik sini, kedalaman dan daya apungan. Kedalaman, daya apungan. Kita akan guna pemboleh ubah ini sampai habis menganalisis data. Okey, ingat jangan ubah. Okey, jangan ubah MV dan RV ini. Ini tik 1, okey, tik 1. Kemudian kita pergi kepada pemboleh ubah. Kita tahu kita ada 3 pemboleh ubah yang perlu dikena pasti, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi MV, pemboleh ubah bergerak balas RV, dan pemboleh ubah dimalakan CV. Okey, kita dah tahu apa itu pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu kedalaman. Okey, manakala bergerak balas ialah daya apungan. Sekarang ni kita nak tentukan apakah dia pemboleh ubah yang dimalakan dalam eksperimen ini. Okey. Pemboleh ubah yang dimalakan ini pelajar kena pilih. Okey, kena pilih betul-betul. Sebab kalau salah pilih, hilang. Hilang tik di sini. Dia mesti berkenaan dengan kuantiti fizik. Kalau kita ubah, dia mengganggu keputusan eksperimen. Okey, dia mengganggu keputusan eksperimen. Sebab itulah dia perlu dimalakan. Okey. Dalam eksperimen ini dia melibatkan air. Okey, melibatkan air yang kita letak dalam bikar dan juga menggunakan rod keluli. Okey, rod keluli. Maka kalau air, mesti ada ketumpatan air. Kalau rod keluli, mesti ada jisim rod ataupun berat rod. Pilihlah yang mana satu. Maka kita akan dapat tik 2, tik 3, tik 4 di sini. Okey, salah satu sama ada ketumpatan air atau jisim rod ataupun berat rod. Salah satu. Bukan ketiga-tiga, tapi salah satu. Okey, sekarang kita pergi kepada kemahiran menyenaraikan bahan dan radas. Okey.
Kalau betul-betul tak tahu, senaraikan semua radas dan bahan yang adik-adik tahu di makmal. Senaraikan semua, tidak apa. Senaraikan semua supaya mungkin yang tersenarai itu ada dalam pilihan jawapan. Okey, kita lihat kepada soalan dia. Dengan menggunakan radas seperti neraca spring, rod keluli berbentuk silinder dan lain-lain radas yang sesuai. Ini yang kita cari, lain-lain radas yang sesuai. Terangkan satu eksperimen untuk menyiasat hipotesis yang dinyatakan di 3B. Okey. Senarai radas dan bahan hendaklah mempunyai peralatan yang digunakan untuk mengukur MV, RV serta berkenaan dengan CB. Okey. Pada soalan telah pun digariskan neraca spring dan juga rod keluli berbentuk silinder. Ada dua ni. So, daripada tiga pembeli ubah ini, kedalaman diukur menggunakan pembaris meter. Manakala daya apungan ialah menggunakan neraca spring. Ketumpatan air, okey, kita tak ukur dia sebab kita tak menjalankan eksperimen untuk mengukur ketumpatan air. So, sama ada letak bika dengan air sebagai bahan. Okey, air ni sebagai bahan. Okey, radas dan bahan. So, senarai bahan dan radas ialah neraca spring, rod keluli, pembaris meter, air, bika, kaki retort dan pengapit. Okey, cikgu guna yang warna merah ni, neraca spring, rod keluli dan pembaris meter dan air ni, bermaksud empat ini mesti ada dalam senarai bahan dan radas. Okey, empat ni 1, 2, okey, 3, 4. Empat ini mesti ada dalam senarai bahan dan radas. Okey, barulah dapat tik yang seterusnya. Bika, kaki retort dan pengapit ni hanya tambahan sahaja. Tak ada dalam senarai radas pun tidak apa. Tapi asalkan empat ni ada, maka adik-adik akan dapat tik 5. Okey, dapat tik 5. Kemudian, melukis susunan bahan dan radas. Okey, syarat dia, lukisan susunan bahan dan radas hendaklah berfungsi. Okey, hendaklah berfungsi dan mempunyai label. Okey, setiap bahan dan radas itu dilabelkan. Kenapa perlu label? Cikgu terangkan kemudian. Okey. Okey, contoh susunan yang diterima beginilah. Okey, ada kaki retort, ada neraca spring, semuanya dilabelkan, dilabelkan penuh. Okey. Kenapa perlu label? Sebab ada setengah calon ni dalam senarai bahan dan radas tak disenaraikan bahan dia air. Okey, tak disenaraikan bahan dia air. Tapi dalam susunan bahan dan radas ada label air. Ada label air. Maka untuk tik 5 bahagian senarai dan bahan pun calon tu dapat tik. Sebab itulah pentingnya melabel lukisan susunan bahan dan radas, label supaya tik 5 tu tidak hilang. So ini tik 6. Tik 6. Bagaimana contoh lukisan susunan bahan dan radas yang tidak berfungsi? Okey, contohnya dua ni. Okey, contohnya dua ni. Tak berfungsi walaupun ada neraca spring dan juga rod keluli, tapi tak berfungsi. Tahu kenapa? Sebab neraca spring itu tidak digantungkan pada kaki retort. Ia tergantung di udara. Tergantung di udara. Maka ianya tak berfungsi. Maka dapat pangkah 6. Okey, pangkah 6. Dia hilang tik 6, pangkah 6. Bila tik 6 ini hilang, automatik, okey? Automatik tik 8 pun hilang. Kenapa tik 8 ni hilang? Sebab tik 8 ini berkenaan dengan kaedah mengukur pembuli ubah bergerak balas. Oleh kerana
susunan radas ini tidak berfungsi, maka tiada pemerhatian yang boleh dibuat, maka tik 8 pun hilang. Okey. Kalau tak tahu nak melukis, tak tahu nak lukis macam mana bentuk ini, bentuk itu, okey, lukis saja segi 4. Apa bentuk pun lukis je segi 4, tapi kena label. Segi 4 ke bulat ke, okey, tapi kena label. Okey, sekarang kita pergi kepada kemahiran seterusnya yang paling penting, iaitu menulis prosedur eksperimen. Okey. 3 tik yang diperuntukkan untuk bahagian ini. Okey, tik 7 berkenaan dengan kaedah mengawal MV. Tik 8 berkenaan dengan kaedah mengukur RV. Okey. Tik 9 berkenaan dengan ulangan eksperimen. Sekurang-kurangnya 4 kali ulangan MV. Okay, kita lihat satu persatu. Kaedah mengawal MV. Apa yang perlu ditulis? Okey. Mesti tulis titik permulaan untuk mengawal pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, titik permulaan. Okey. Mesti dinyatakan, mesti ada kata kerja di situ. Mesti ada kata kerja di situ. Contohnya, okey, rod keluli digantung. Okey, nampak tak ni kata kerja dia? Digantung pada neraca spring. Okey. Kemudian dengan menggunakan pembaris meter, okey, pembaris meter, rod keluli direndam di dalam bika berisi air dengan kedalaman 1 cm. Okey, titik permulaan dia direndam dalam air 1 cm. Dua ayat ini diberi tik 7. Okey, diberi tik 7. Okey. Kemudian kita pergi kepada kaedah mengawal RV. Okey. Apa yang perlu ditulis? Sama juga, kaedah membaca dan merekod pemerhatian. Okey, kaedah membaca dan merekod pemerhatian. Contohnya, bacaan pada neraca spring dicatat. Okey, dicatat ataupun guna perkataan direkod. Okey, direkod. Direkod. Daya apungan dihitung dengan menggunakan rumus. Okey, nyatakan rumus dia. Contohnya, W sama dengan W1 tolak W2. Okey, tapi kita nyatakan apa itu W1, apa itu W2. Okey, iaitu berat nyata dan juga berat 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 nyata. Okey. Berat ketara. Okey, berat ketara. Forgot the word already. Okey, never mind. So, kenapa? Sebab dalam eksperimen yang kita jalankan, kita tak akan dapat terus nilai daya apungan. Okey. Kita tak dapat terus nilai daya apungan. Sedangkan kita punya pemboleh ubah yang bertindak balas adalah daya apungan. Pemerhatian daripada eksperimen pula adalah berat ketara. Sebab itulah perlu rumus. Mesti ada rumus. Okey. Dia ada rumus dan juga perkataan dicatat ataupun direkod. Maka dua ayat ini diberi tik 8. Tik 8. Ingat jika tik 6 tadi iaitu susunan gambar raja susunan radas dah salah, maka tik 8 ni lah yang calon akan hilang. Akan hilang. Okey. Kemudian ulangan eksperimen sekurang-kurangnya 4 kali ulangan MV. Apa yang perlu ditulis? Menyatakan langkah-langkah eksperimen diulang untuk nilai MV yang lain. Okey, MV yang lain. Contohnya, okey, eksperimen diulang untuk kedalaman 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Ada 4 ulangan. Nampak tak? Ada 4 ulangan. Tak boleh kurang. Lebih boleh, tapi kurang tak boleh. Maka ini diberi tik 9. Okey, tik 9. Okey. Membina jadual. Okey. Pelajar hanya perlu membina jadual yang terdiri daripada 2 lajur. Okey. Yang mempunyai tajuk MV dan tajuk RV, tajuk dia, dan juga nilai MV daripada prosedur.
Okey, 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Dan bahagian LV pula, daya apungan tadi tidak perlu diisi. Biarkan dia kosong begitu saja. Sebab apa? Kita cuma merancang eksperimen. Kita bukan menjalankan eksperimen. Okey, jelas? Okey, tak perlu diisi. Contohnya begini. Okey, kedalaman sentimeter, daya apungan. Di mana bahagian ini yang dititik beratkan. Tajuk ini yang dititik beratkan. Daya apungan dan juga kedalaman. Okey. Perlu isi perlu isi bahagian ni. Ada sebab dia. Okey. Katakan dalam mengawal pemboleh ubah yang dimanipulasi, pelajar ini dia lupa nak letak titik permulaan. Contohnya ayat pelajar begini. Rod keluli digantung pada kaki retort dan ditenggelamkan dalam air. Okey. Kedalaman diukur menggunakan pembaris meter. Tetapi tak dinyatakan. Okey, tak dinyatakan berapa kedalaman. Okey, tak dinyatakan berapa kedalaman. Tetapi apabila ditulis di dalam jadual ini 1 cm, maka pelajar tu ataupun calon tu pun dapat tik yang ke-7 tadi tu. Sebab ada nilai pertama, titik mula dalam jadual. Okey. Ini tik yang ke-10. Okey, kita sampai ke penghujung, iaitu menganalisis data. Yang bahagian inilah yang ramai pelajar tak jawab. Sebab data apa yang perlu dianalisis. Okey. Sebenarnya kita merancang. Okey, bila merancang bagaimana kita nak menganalisis data. Cara paling mudah ialah dengan melukis paksi X dan paksi Y, iaitu daya apungan melawan kedalaman. Nampak tak? Daripada awal sampai akhir kita menggunakan kuantiti yang sama, iaitu daya apungan kedalaman. Ingat jangan ubah. Dan pelajar tak perlulah nak melukis garis lurus ke untuk graf itu tak perlu. Sebab kita cuma merancang garis lengkung ke tak perlu. Okey. Hanya perlu melabel paksi X dan paksi Y, iaitu daya apungan melawan kedalaman. Maka akan diberi tik yang ke-11. Okey. Selain daripada melukis ataupun melakar paksi ini, paksi daya apungan dan juga kedalaman ini, cara lain yang diterima juga adalah dengan menulis ayat berikut, iaitu graf daya apungan melawan kedalaman dilukis. Nampak? Graf daya apungan melawan kedalaman dilukis. Memberi maksud yang sama. Maka juga diberi tik 11. Okey. Nampak? Ada berapa tik semuanya? Ya, ada 13 tik semuanya. Okey. Jika terdapat 13 tik, maka dapatlah 12 markah. Okey, dapatlah 12 markah. Okey. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh komen dengan cikgu bila bermasa. Okey, sebelum cikgu akhiri tip kali ini, cikgu nak minta tolong tekan butang subscribe dan juga butang lonceng tu notification untuk video episod 4. Episod 4 cikgu janji nak bagi tip bagaimana nak jawab kertas 2 fizik. Tunggu. Okey, tunggu. Sekian dari cikgu. Jumpa lagi di episod yang keempat. Bye.